الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والذر بهم الصحابة والقرابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحبيب عبد الله بن أحمد بن فقيه الرحمن كتب عبد الله بن زياد بن فقيه والشيخ سعيد بن أرميا والشيخ أبي عبيدة والشيخ عبيد الله والشيخ عثمان بن سامسي وسلاسل أخذهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإيمان والسلام على رسول الله عبد الله بن مسعود جدول العلم وعنكم الشاهدين مساعدتنا لبعض سيرة مسؤول سنة شهر ورجلان من الله يوم ورحمه من الله الذي يجلنا قد الشهر الرحمة والمعبد والرحمن والجنان والرحمة ورجلنا بعض المعبد والمعبد المصور والمعبد والمعبد في دين ودين آخر بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qayyadha lil 'ilmi wa ahlihi ansaran 'ulama'a 'amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal 'ilm wa hum al-khalqul 'udul yanfuna 'anhu tahrifal ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul 'alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wa sayyidul akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'azim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullahi ya rabbal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi saddid lisani haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ke atas sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Pada pengajian yang lalu kita ada membawakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana ada seorang sahabat yang hidupnya agak susah, serba kekurangan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dunya a'radun anni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dunia ni menghindarkan diri daripadaku. Buat kerja ni gagal, buat niaga itu bankrupt, masuk tender ni tak pernah lulus. Jadi dunia berpaling daripadaku. Cerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda kepada lelaki tersebut, di mana engkau min salatil malaikati wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzaqun. Kemana engkau? Kau baca ke tak baca? Kau amalkan ke tak amalkan ke? Sembahyangnya makhluk-makhluk, doanya para makhluk dan tasbih alam semesta ini, dan doanya para malaikat. Engkau tak pernah baca ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dunia berpaling daripada engkau. Apakah zikir itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, bacalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah azan subuh, setelah sembahyang sunat fajar, dan sebelum salat fardu. Sahabat tersebut pun beramalah dengan amalan tersebut. Dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah berlalu, lebih kurang lah. Beliau datang bertemu kepada Rasulullah SAW, mengadu lagi, mengeluh juga ke Nabi. Tapi keluhan dia berbeza. Kalau kedatangan yang pertama mengeluh hidup susah, kali kedua mengeluh bingung, ya Rasulullah, inna dunya aqbalat ilayya wala adri aina adha. Ya Rasulullah, ini zikir apa tuanku bagi ini? Sampai saya baca, hari ini masuk projek, besok peniaga ni, besok macam-macam, semua goal. Sampai sekarang ni terlalu banyak duit, terlalu banyak harta, rumah saya tak ada besar sangat. Saya dah pening bala nak tahu kat mana berabut barang-barang rumah. Terlalu banyak
barang terlalu banyak harta sampai kata dah bingung nak tahu kat mana dunia. Terlalu banyak dunia sampai dah datang menghadap orang tersebut. Nah, Nabi SAW dalam ayat itu mengatakan zikir ini, tasbih ini ada tasbihnya para malaikat dan tasbihnya alam semesta. Tasbihul khalaiqi, salatul malaika wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzaqun, kata Nabi. Dan dengan asbab amalan ini mengagungkan dan mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka masing-masing, maka mereka senantiasa memperoleh rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita faham juga, walaupun Nabi tak sebut, tapi kita berfikir, kita renung ayat-ayat itu, kita boleh faham. Seandainya al-khalaiqi, seandainya seluruh makhluk terhenti, terputus dari berzikir, dari mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala, pastilah rezeki mereka juga akan terputus. Dan saya telah jelaskan bagaimana seandainya pokok-pokok atau hutan rimba yang segar bugar hidup sampai ratusan tahun, ada pokok usia sampai 500 tahun, 600 tahun, mungkin ada yang sampai 1000 tahun. Ini boleh kekal hidup. Kenapa? Senantiasa memperoleh rezeki dari Allah lantaran tasbih malaikat, tasbih makhluk dan sembahyang salatul malaikat yang dibaca olehnya. Begitu juga dengan haiwan ternak dan lain-lain yang ada di alam semesta, yang ada di langit dan di bumi, senantiasa bertasbih mengagungkan Allah. Apabila mereka terhenti pula lah rezeki untuk mereka. Sehingga Allah gambarkan dalam kehidupan kita ini, kalau ada sebatang pokok dah malas berzikir sama Allah, dah mula ghaflah, dah mula lalai, Allah akan mencampakkan di dalam hati mana-mana manusia untuk tergerak tebang pokok tersebut. Maka kita akan melihatlah pokok ditebang di sana sini, di sana sini. Kita melihat cara pandangan mata zahir, kerana developer nak buat perumahan besar, pemaju-pemaju berencana, tapi itu pandangan zahir kita. Hakikat yang sebenarnya, hutan rimba itu dah tak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah campakkan di akal pemikiran para pemaju-pemaju, tergerak nak pilih tanah tu, tebang pokok dia, buat perumahan yang besar-besar dan sebangsanya. Nah, bahayanya apabila kita tertimpa penyakit ghaflah. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab ini mengatakan, wal ghaflatu dunal qaswah wa hiya madmumatun wa fiha ghayatud darar. Sifat lalai, ghaflah, lalai bahasa kita, bahasanya ghaflah, ghaflah. Lalai ini dia adalah satu kesalahan, tapi tidak separah kesalahan hati yang keras. Dulu kita dah bicara apa itu hati yang keras, hati yang sombong. Tetap walau bagaimanapun ghaflah adalah tercela, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan di dalam kelalaian itu terkandung bahaya yang sangat dahsyat, ghayatul darar, puncak daripada kebahayaan. Sebab apa? Sebab dengan lalai terputuslah madad kita daripada Allah. Kalau tadi saya sebutkan pokok ataupun binatang-binatang dan lain-lain, saya teringat sebuah kisah. Saya tak yakin atau saya tak pasti sama ada pernah saya bawakan di sini atau tidak. Sebuah peristiwa yang berlaku pada zaman Sayyidul Tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka Hasan Al-Basri ini, tuan-tuan, satu tokoh ulama yang alim luar biasa di kalangan para tabi'in. Beliau mempunyai hobi, mempunyai kesukaan menjegat burung-burung. Dia suka bela, suka pelihara burung-burung. Tahu kat rumah dia ada burung yang boleh bercakap, ada burung yang warna-warni, dan macam-macam burung lah. Macam setengah di antara kita pun mungkin ada hobi yang sama dengan hobinya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka di suatu hari beliau sedang memasang dia punya alat-alat untuk tangkap burung tu. Masuklah seekor burung di dalam perangkap Imam Hasan Al-Basri.
dapat bawa pulang ke rumah, dikeluarkan, dimasukkan di dalam sangkar yang cantik lah, bagus, dibagi air, dibagi makan, semua sekali. Akhirnya di tengah-tengah malam Imam Hasan Al-Basri seperti mana kebiasaan beliau akan bangkit 1/3 akhir daripada malam untuk bertahajud. Bertahajud. Sebab ini kebiasaan orang-orang zaman dahulu dan kebiasaan ulama-ulama kita, bangun tahajud. Jadi seperti mana saya juga di sini ingin saya menekankan tentang pentingnya tahajud, kerana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah di suatu hari didatangi satu orang murid ingin berguru pada beliau. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, terimalah saya menjadi murid antum. Saya nak jadi murid Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun, engkau nak jadi murid aku, masuk bilik tu. Ada macam pondok-pondok asrama, masuk bilik tersebut. Zaman tu bilik air tak adalah macam pipe air macam rumah kita ni, buka pipe dia langsung keluar air. Zaman tu air kena timba dulu tinggi, tahu kat depan bilik. Setelah murid tersebut berehat dalam rumah, dalam bilik tu, beliau memerintahkan beberapa orang meletakkan satu baldi air di depan pintu bilik si murid yang baru masuk pondok tu. Letak kat situ. Tengah-tengah malam Imam Ahmad bin Hanbal yang memang tak pernah tidur malam, beliau sembahyang subuh dengan wuduk solat isyak beberapa puluh tahun. 20 tahun sembahyang subuh pakai wuduk solat isyak. Seperti mana banyak ulama-ulama kaum sufi kita, ada yang sampai 40 tahun sembahyang subuh dia berwudukkan wuduk solat isyak. Tuan-tuan pernah cuba seminggu satu hari pun tak berjaya. Ni kan isyak, kita sembahyang isyak dia wuduk, sampai nanti solat subuh orang jangan wuduk lagi, tapi wuduknya tak batal. Tak tidur berarti tak makan, tak minum yang menyebabkan keluarnya angin daripada perut kita, juga kekal. Satu hari pun belum tentu berjaya kita. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal puluhan tahun sembahyang subuh menggunakan wuduk isyak, sebab beliau tak tidur. Kalau beliau tidur pun tidurnya hanyalah al-ighfa'u. Al-ighfa'u tidur macam ni tuan-tuan. Tidur sambil mengaji, sebut-sebut sikit, tapi punggungnya tak terangkat. Kalau ulama-ulama kita biasanya dipanggil ittiba, ada cara juga ittiba atau apa satu, ada istilah dalam kitab fiqh, tidur yang tidak membatalkan wuduk seumpama ini. Tentang ni gini kan, dililit seperti ini. Kain macam biasanya kain tu boleh pakai kain selendang ataupun kain yang biasanya kita tengok datuk-datuk kalau nak tengok pingat ada dia punya apa tu? Sandang dia tu. Ini sandang ni kebiasaan ulama-ulama fiqh Hadramut. Tapi dah jadi budaya raja-raja kita. Sebab apa? Raja-raja kita dulu kebanyakannya nenek moyang mereka masuk Islam daripada tangan ulama-ulama Hadramut yang Islamkan mereka beberapa abad silam. Itu diambil untuk diletakkan sini. So sambil berzikir, sambil mendengar majlis ilmu, sambil kalau tertidur dalam keadaan seperti itu, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tuan-tuan tidur membongkar kan confirm batal wudu dia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal seperti mana kebiasaan beliau tak tidur malam, pukul 12 malam dia tengok depan pintu bilik murid dia. Tengok air dalam baldi, tak berkurang air itu. Tak apalah, Imam Ahmad pun masuk dalam bilik lagi, teruskan amalan beliau, mengarang kitab atau menghafal hadis atau berzikir dan lain-lain. Sehingga masuk pukul 2 pagi, 3 pagi, dia tengok balik kat depan pintu murid bilik itu. Tengok air tak berkurang. Masuk balik. Sehinggalah 1/3 malam yang akhir menjelang subuh, beliau tengok air tak berkurang juga. Azan subuh, dia keluar tengok air dah berkurang. Dan dia tengok murid baru selesai berwuduk semua, menuju ke masjid sembahyang subuh berjemaah dengan Imam Ahmad dan murid-murid yang lain. Habis sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak nak mau sembahyang di sini kau? Panggillah murid yang baru masuk tu.
ni duit tambah balik, kau balik je lah rumah kau. Kau tak layak jadi murid aku. Sebab apa? Kau tak bangun sembahyang tahajud. Padahal sembahyang subuhnya berjemaah dengan Imam Ahmad, tapi tak sembahyang tahajud. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal satu kekurangan yang luar biasa, sehingga tak layak kalau kau nak jadi murid aku kalau kau ni bukan orang yang sembahyang tahajud. Kita pun tahu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin menggempur Baitul Maqdis pada zaman beliau, dia himpunkan jenderal-jenderal beliau, panglima-panglima perang beliau. Beliau kata, siapa di antara kalian ni yang tak pernah meninggalkan sembahyang tahajud seumur hidup? Seorang pun tak angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kau lantik jadi amir, kau yang akan memimpin bala tentera. Tak ada siapa pun. Berarti setiap di antara beliau, di antara mereka ada yang pernah tertinggal sembahyang tahajud. Siapa di antara kalian yang seumur hidup hanya sekali je tertinggal tahajud? Tak ada. Tak ada yang angkat tangan. Bermakna semua banyak meninggalkan sembahyang tahajud. 2 kali dah, 2 kali kata Salahuddin Al-Ayyubi, tak ada. 3 kali seumur hidup baru miss sembahyang tahajud 3 kali. Siapa? Tak ada. Hanya Salahuddin Al-Ayyubi seorang je dia angkat tangan. Saya sendiri, kata Salahuddin Al-Ayyubi. Bermakna beliau ini semenjak lahir, semenjak akil balik sehingga ke usia tua beliau itu, seumur hidup meninggalkan tahajud hanya 3 kali. Maka dengan sebab keberkahan itulah beliau berjaya menaklukkan Baitul Maqdis. Dia tertinggal 3 kali pun bukan sebab sengaja. Satu, sebab terlampau sibuk waktu kemangkatan ayahandanya sendiri, sibuk menguruskan jenazah dan lain-lain sebagainya semua, sehingga tak sempat tahajud malam tu. Yang kedua, pada malam Lailatul Zafaf, pada malam pernikahan beliau, malam pertama. Wah, kalau malam pertama boleh tahajud, kita teror tuan-tuan. Sebab tapi mungkin beliau tak tahajud kerana beliau mungkin berjihad saat itu lebih utama tahajud yang model gini daripada tahajud yang model semayang dia tu. Mungkin beliau berjihad seperti itu. Dan 3 kali seumur hidup. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Okey, selesai. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bangkit di tengah-tengah malam bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Sedang asyik-asyik beliau bermunajat, menangis, mengadu ke Allah akan segala masalah beliau, tiba-tiba beliau terdengar satu suara berkata kepada beliau dari arah belakang. Suara itu berkata, wahai Hasan Basri, seronoknya kau ketuk pintu Allah, sedapnya kau munajat pintu Allah, minta Allah bukakan pintu ijabah, minta sama Allah pintu-pintu langit dibuka, tapi dalam masa yang sama pintu aku kau tutup. Suara tersebut berkata kepada Hasan Al-Basri, kau asyik betul kau minta sama Allah supaya Allah bukakan pintu Allah supaya dibuka, tapi dalam masa sama pintu aku kau tutup. Apa cerita ni? Kata suara tersebut. Hasan Al-Basri menoleh, terperanjat beliau radhiyallahu anhu. Kenapa? Rupa-rupanya suara itu berasal daripada seekor burung yang siang tadi beliau baru jerat masuk dalam perangkap beliau, dan beliau tahu kan di dalam sangkar. Okey. Ini terjadi pada zaman-zaman awal-awal Islam. Kalau zaman sekarang tuan-tuan dengan burung cakap, memang saya ingat burung tu harga dia 2 juta, 3 juta dibeli orang, boleh berdialog. Ini tak banyak berlaku, tapi berlakunya pada ulama-ulama seperti Hasan Al-Basri rahimahullah, yang zamannya dengan zaman Nabi tak jauh beza pun. Akhirnya Hasan Al-Basri setelah menyelesaikan munajatnya, dia menghampiri sangkar burung dan dia berdialog lagi dengan burung tersebut. Macam mana kau boleh bercakap wahai burung? Antaqani Rabbi, Allah menjadikan aku boleh bercakap untuk bagi nasihat kepada kau wahai Hasan Basri. Dikeluarkan oleh Hasan Basri dari sangkar, dan mereka mengadakan perbualan yang agak panjang juga. Di salah satu isi perbualan itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sudaf Jakarta. Salah satu isi perbualan itu dikatakan, burung itu bagi tahu kepada Hasan Basri, wahai Hasan, tahukah engkau kenapa siang tadi aku boleh terperangkap masuk dalam jerat sangkar kau tadi, sedangkan
Beberapa hari yang lalu, minggu lepas aku ada pasang juga perangkap, tapi aku tak masuk pun. Aku tahu di perangkap ni, wah ini bahaya ni, tapi aku tak masuk dalam perangkap kau. Tapi kenapa siang tadi aku boleh terjeblos masuk dalam perangkap kau, wahai Hasan Basri? Dan ini, fenomena ini, kata guru tersebut, bukan hanya pada diriku, tapi pada seluruh makhluk-makhluk yang lain. Pada hari ini, kata guru tersebut, aku memang mengurangkan zikirku, tasbihku kepada Allah yang biasanya banyak aku bacakan aku kepada Allah, tapi hari ini aku kurangkan. Aku telah tertimpa ghaflah, kelalaian. Sikit dia lalai sama Allah, tak berapa nak tasbih kepada Allah. Akibat itu Allah azab aku, Allah siksa aku, sehingga aku terjerumus di dalam perangkap yang kau pasang, wahai Hasan Al-Basri, lantaran ghaflah, lantaran lalai sama Allah. Kerana itu setiap burung atau mana-mana binatang, kalau contohlah kita siang-siang atau petang-petang pergi tepi sungai, kita pancing. Kalau tuan-tuan pancing kawasan ikan-ikan yang suka berzikir sama Allah ni, confirm takkan dapat ikan tu. Pernah ada je. Jadi nak pancing dari kawasan ikan-ikan yang malas berzikir sama Allah, sekejap aja dia makan umpan kita, tuan-tuan. Setelah itu selesai daripada perbualan itu, Hasan Al-Basri mengeluarkan burung dan dia tidak pernah memasukkan burung tersebut di dalam sangkarnya, karena khawatir teguran yang dilontarkan oleh suara tadi. Sedap-sedap dia kau tutup pintu Allah, tapi pintu aku kau tutup. Kau tak bagi aku, kau burung aku dalam sangkar, kata burung tersebut. Akhirnya mereka mengadakan perjanjian berdua untuk saling tawasi bil haq, saling berwasiat akan kebaikan. Burung tu berjanji, wahai Hasan Basri, aku berjanji, seumur hidup aku, selagi mana ada usia ini, aku akan menjadi pewasiat, penasihat untuk kau. Kalau kau lalai sama Allah, aku akan teguh. Dan engkau juga ada berjanji, wahai Hasan Basri, kalau aku burung ni lalai, kau kena teguh aku, wahai Hasan Basri. Sebab bahaya dia lalai ni. Kalau burung dia lalai, boleh masuk perangkap. Dan kalau manusia, umat Muhammad SAW lalai sama Allah, tak ingat sama Allah, macam mana yang terjadi pada umat Nabi Muhammad. Jadi kita boleh tengok macam-macam fenomena. Mungkin fenomena di Syria, di Mesir dan lain-lain, kezaliman, pembantaian yang berlaku kepada umat Islam. Mungkin di sebalik itu kita perlu meneliti, ada mungkin kesilapan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Mungkin mereka juga banyak lalai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berada dalam situasi yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita juga perlu kita ambil peringatan. Kalau kita juga lalai sama Allah, masjid malas kita nak penuhkan, sembahyang jemaah jarang dimakmurkan di rumah-rumah Allah, terjadi kelalaian di sana sini, tunggulah kehancuran yang akan menimpa kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Berjadi sikit. Maka setiap kali nak makan, Hasan Al-Basri kalau balik rumah, dia akan makan bersama dengan burung tu. Burung duduk sebelah, dia duduk sini, dia makan. Burung makan makanan burung lah, maka Hasan Basri makan makanan dia. Setiap hari seperti itu. Setelah makan nanti burung akan terbang berjalan sana sini. Kalau balik petang, Hasan Basri tengok, engkau macam dah lalai sama Allah ni, wahai burung. Engkau pergi tamasya kat negeri mana? Engkau berjalan kat Legoland ke? Zikir sama Allah. Suruh zikir sama Allah. Kalau Hasan Basri terlupa, nanti burung tu tegur dia, suruh berzikir sama tawasi bil haq. Itu sebab tuan-tuan, kita manusia ni, kita tak boleh jalan seorang-seorang. Saya tak boleh jalan seorang-seorang. Kalau saya terlupa, mesti ada orang tegur saya. Kalau tuan-tuan terlupa, mesti ada orang tegur tuan-tuan. Kerana itu, setiap kali sahabat Nabi SAW apabila bertemu sesama mereka, sebelum berpisah mesti baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haq. Dan orang-orang yang saling berwasiat, saling tegur-menegur. Kita pula zaman sekarang dah berubah. Bila Ustaz Daman Huri tegur sikit, keluarga kau tu tak elok tu, itulah sekian. Ada Ustaz ni jaga tepi kain orang pula tu, menyalahkan pula. Bila Pak Lebay, Tok Bilal tegur kita, kita salahkan dia. Kita tak suka orang tegur kita, kita tak suka orang jaga tepi kain keluarga kita. Kita kata orang tu menyebut. Padahal inilah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat
Sehingga setiap kali mereka bertemu, berpisah, wajib baca surah tu. Nak tegur, nak ingatkan mereka, hidupnya tak boleh seorang-seorang. Sebab kadang-kadang kita melakukan kesalahan, kita tak sedar, mesti ada orang tegur kita. Dan kita mesti belajar menerima teguran orang. Dan kita jangan biarkan tengok kesalahan jiran, tegur dengan niat yang ikhlas, semata-mata nak mengamalkan surah Al-Asri. Demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Confirm manusia rugi, kata Allah. Melainkan orang yang beriman, dia tak rugi. Dan orang yang beramal soleh, dia tak rugi. Dan orang yang saling tegur menegur bil haq wa bis sabr, dengan kebenaran dan dengan kesabaran, ini yang tidak akan rugi. Kalau kita tidak amalkan benda ini, kita confirm tergolong dari kalangan minal khasirin. Orang khasirin, orang yang rugi, tempatnya tiada lain dan tiada bukan adalah di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kemungkinan akan kekal di neraka Allah, kerana dia tergolong orang yang rugi. Allah dah bagi dia modal, Allah bagi dia peluang untuk berniaga di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, Allah suruh kita berniaga dengan Allah. Allah bagi modal. Apa modal, kata ulama? Modal itu adalah al-umur. Kerana itu dimulakan surah itu dengan wal asri, demi waktu. Waktu itu adalah usia kita. Sepanjang Allah bagi kita 60 tahun. Apa yang kau gunakan selama 60 tahun? Kau gunakan untuk beriman? Kau gunakan untuk beramal soleh? Kalian gunakan untuk tawasi bil haq, tawasi bis sabr, atau tidak? Modal Allah dah bagi. Kalau kita Allah tak bagi can hidup kat dunia, maka kita tak ada can lah untuk mengumpulkan pahala. Tak ada can, tak ada peluang lah nak beriman, nak beramal soleh, nak berwasiat sama kita. Tapi Allah dah bagi umur ni kita gunakan untuk iman, untuk amal soleh, untuk berwasiat kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. So kita lakukan benda ini, kita berdagang dengan Allah, berniaga. Perniagaan kita untuk diberikan balasannya oleh Allah dengan harga syurga. Tapi kalau perniagaan kita ni rugi, Allah akan bagi kita balasannya, iaitu na'udzubillah min dzalik, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ada teguran-teguran sama kita. Kerana kita berjalan menuju Allah, perlukan pada saling nasihat-nasihati. Jadi kembali kepada cerita tadi, burung nasihat Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri nasihat burung. Sehinggalah pada suatu hari, telah berlalu beberapa tahun dari kejadian itu, katanya burung telah terbang jauh dan dia ingin kembali ke rumah Hasan Al-Basri untuk makan bersama-sama dengan Hasan Al-Basri seperti jadual biasa mereka. Dari kejauhan, burung terperanjat atau terkejut kerana melihat rumah Hasan Al-Basri dikerumuni ribuan orang-orang yang berpakaian serba putih, ketayak putih semua. Ternyata burung mendekati, melihat Hasan Al-Basri telah berubah menjadi sebagai seorang jenazah. Hari itu beliau telah mangkat dan dihadiri oleh para ulama dan para pengikut-pengikut yang jumlahnya ribuan. Burung itu menyadari bahawa sahabat karibnya Hasan Al-Basri telah meninggal dunia. Apalagi tekan minyak habis, dia terkejut, terbang, dia rempuh kawasan tersebut sehingga akhirnya meninggal dunia juga saat itu. Dia bunuh diri. Burung bunuh diri tak berdosa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bunuh diri, berdosa. Sebab burung tak ada mukallaf. Dia buat apa benda pun, dia tidak dikenakan undang-undang Islam. Karena itu seperti mana yang pernah saya ceritakan dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah menghidupkan seekor ayam yang telah mati. Maka ayam tersebut daripada tinggal tulang, tumbuh daging, tumbuh, bulu pun tumbuh. Setelah tumbuh bulu tersebut, ayam pokok la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Ada yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa Abdul Qadir waliullah. Setengah orang menyanggah cerita ini. Dia kata ini cerita ni sesat ni, ajaran tauhid yang salah. Kenapa menambahkan kalimat syahadat? Boleh jadi kafir gitu, murtad, alhamdulillah. Sebab tidak boleh menambah kalimat syahadat. Seperti mana setengah orang Syiah menambah kalimat syahadat. Orang Syiah yang menambah kalimat syahadat, kafir orang Syiah. Tapi kalau dia tak tambah kalimat syahadat, dilihat dulu amalan dia macam mana. Belum tentu kafir dia lagi. Tapi kebanyakan orang Syiah dia tambah syahadat. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Aliyan Rasulullah atau waliullah ataupun apa semua disebut. Tambah syahadat, ini jatuh murtad.
Na'udzubillah min dzalik. Jangan sesekali kita menambah 2 kalimat syahadat. Ulama-ulama kita membawakan cerita ayam setelah hidup membaca syahadat tu dalam hujung ditambah wa Abdul Qadir waliullah. Sehingga ada setengah ulama berkata ini membawakan kesesatan. Kita balas balik, kita jawab balik. Wahai tuan-tuan, yang baca syahadat, yang nambah syahadat ni bukan manusia, ayam. Ayam kalau apa saja pun tak ada dosa pun. Dia patok kita, dia gigit tangan kita, dia curi kita punya makanan lagi pun tak berdosa sebab dia tak ada akal. Dia bukan mukallaf. Itu satu. Nombor 2, ayam itu tidak menambah syahadat. Dalam kisah dalam kitab yang disebutkan oleh Hasan Al-Barzanji di dalam Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setelah ayam itu hidup dia berkokok, dia tak sebut asyhadu, dia hanya sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Dia tidak menambah kalimat syahadat, dia menambah kalimat la ilaha illallah. Yang sepakat ulama boleh jatuh kafir, murtad apabila kita menambah kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu hanya sah dikatakan syahadat apabila diawali dengan kalimat asyhadu, aku naik saksi. Jadi kalau tuan-tuan hanya sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ini bukan kalimat syahadat, ini kalimat tauhid namanya. Karena itu apabila ada kawan-kawan kita daripada agama seberang sana nak masuk Islam, dia hanya sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Islam dia belum sah lagi. Sebab dia belum mengucap 2 kalimat syahadat, dia baru hanya menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat-syarat mengucap 2 kalimat syahadat yang sah, di samping harus mualat berturut-turut. Nombor antaranya juga mesti didahului dengan kalimat asyhadu, aku naik saksi. Kalaulah kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Abdul Qadir waliullah, ini boleh jatuh kafir sebab menambah kalimat syahadat. Walaupun yang kita sebut tu, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad bersuruh Allah, dan aku bersaksi Abdul Qadir wali Allah. Memang dia wali Allah, tapi kalau kalimat itu kita sebut dalam bersaksi, kita boleh murtad sebab menambah 2 kalimat syahadat. Kalau nak sebut juga, jangan pakai kalimat asyhadu, sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Abdul Qadir waliullah. Itu tak ada masalah pun, sebab itu bukan 2 kalimat syahadat. Aurat Muhammad itu menambah asyhadu kan? Kerana itu aurat Muhammadiyah, sepakat ahli majlis fatwa kebangsaan kita, aurat Muhammadiyah dihukumi kafir, murtad, sebab kalimat aurat Muhammadiyah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, anda Syekh Muhammad Sahimi, Ustaz Syekh Muhammad Sahimi atau siapa? Waliullah. Dia ada kalimat asyhadu. Disitulah terletaknya kesesatan aurat Muhammadiyah. Ada sebut ke? Muhammad Al-Mahdi. Ada kalimat asyhadu sana. Permulaan dia. Kerana itu mereka jatuh sesat dan murtad, na'udzubillah min dzalik, kerana mereka telah menambahkan kalimat syahadat. Okey, kita kembali kepada cerita tadi. Akhirnya burung tersebut pun telah menglepaskan diri dan dia meninggal dunia juga di samping jenazah sahabat kekasih beliau, iaitu Hasan Al-Basri. Beliau telah berjanji seumur hidup, kalau Hasan Basri lalai dia akan tegur, kalau dia lalai Hasan Al-Basri akan tegur. Pada hari ini Hasan Al-Basri, sahabat karibnya yang sanggup menegur atas kelalaian dia, telah meninggal dunia. Dia tak sanggup lagi hidup di muka bumi ini, sebab tak ada teman lagi, sahabat lagi yang dapat menegur kalau dia ghaflah. Kerana itu kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwasanya ghaflah ini adalah tercela, wa fiha ghayatul darar, dan di dalam kelalaian ini terdapat bahaya yang sangat dahsyat, kemuncak daripada bahaya. Wal qalbul ghafil, dan hati yang lalai, walladzi la yastayqizu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'idhu waz-zawajiru wa la yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi wa ishtighalihi bil 'aibihi wa lahwihi wa zakharifi dunyahu wa tibai hawahu. Dan hati yang lalai adalah hati yang tak pernah sedar dari apabila telah datang kepadanya nasihat-nasihat dan larangan-larangan Allah. Bila dengar nasihat, bila dengar ayat Quran, bila dengar hadis Nabi, dia tidak akan tersedar, tidak akan tersentak daripada kelalaian dia.
dan dia tidak akan pernah menoleh kepada ke arah nasihat tersebut lantaran ghaflah, lalai dan kelupaan dia, dan kerana dia terlalu sibuk dalam permainan keduniaan ini dan keindahan dunia, dan kerana dia mengikuti hawa nafsu dia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 205. Terjemahan dia, dan ingatlah kepada Tuhanmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, di dalam dirimu, di dalam jiwamu, tadarruan wa khifah, dalam keadaan bertadarru', merendahkan diri kepada Allah, wa khifatan, dan dalam keadaan takut kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah ini mestilah dalam keadaan kita merendahkan diri. Kenapa kita boleh merendahkan diri ketika berzikir? Kerana ketika berzikir kita sedar, faham, yakin Allah Maha Agung, Allah Maha Dahsyat. Kerana itu otomatik kalau kita faham, yakin, kita akan merendahkan diri di hadapan Allah. Seperti mana kalau kita jumpalah pemimpin-pemimpin yang memang kita yakini kehebatan dia, bila berjumpa dia tak payah disuruh orang, kita otomatik, ya Tuhan, ya Tuhan, otomatik. Kalau perlu ampun Tuanku, betul. Sebab ini tak payah disuruh orang, sebab kita tahu pun dia orang pengusaha hebat, pemimpin hebat, otomatik. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan tadarru', merendahkan diri kepada Allah. Macam mana boleh merendahkan diri ini? Kerana ketika berzikir kita juga istisyar, merasakan keagungan, keindahan, keagungan, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, dan berzikirlah dalam keadaan takut kepada Allah. Dan yang ketiga Allah perintahkan, dan berzikirlah kepada Allah dunal jahri minal qaul. Jangan sambil berteriak kuat-kuat suara minal qaul, daripada ucapan-ucapan. Bil ghuduwi wal asal, berzikirlah pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Wala takun minal ghafil, jangan sesekali engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Allah larang Nabi Muhammad jangan tergolong daripada orang yang lalai. Dan dalam ayat ini Allah perintahkan ketika berzikir mesti tadarru', merendahkan diri. Nombor 2, mesti dalam keadaan rasa takut kepada Allah. Macam mana kita boleh takut kepada Allah? Kerana ketika kita mengingat Allah, kita tahu Allah lah pemilik neraka yang maha dahsyat. So kita takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah. Wa dunal jahri, dan jangan teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan terlalu teriak-teriak suara yang tinggi-tinggi. Ini ayat ini turunkan seperti itu, terjemahannya seperti itu. Jangan mengangkat suara tinggi-tinggi, kerana sesungguhnya kita tidak memanggil Allah yang peka, kata Nabi. Betul? Dan tidak memanggil Allah yang tak dengar. Allah dengar. Kita tak payah sebut dengan mulut, dalam hati kita mengeluh, menangis, ya Allah, tanpa lidah yang bersuara sekalipun Allah akan dengar teriakan hati kita itu. Zikir jari. Okay. Kerana itu ayat ini ulama-ulama kita mengatakan perlu kita syarahkan atau perlu kita tafsirkan. Bila kita terjemahkan secara zahir, Allah melarang kita berzikir dengan zikir yang jahri, seperti mana yang mulia Ustaz Daman Huri mengatakan tadi, zikir jahri. Di sini juga ulama mengatakan apabila kita kaji ayat ini, sebenarnya bila kita lihat di dalam tafsir-tafsir, dia bukan ayat Madaniyah, tapi dia ayat Makkiyah. Maksud ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Sama ada diturunkan kat Mekah ke atau kat negeri lain mana ke, yang penting turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dipanggil ayat Makkiyah. Kebanyakannya turun kat negeri Mekah lah. Satu lagi ayat dipanggil ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah ni ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad setelah baginda hijrah ke Madinah. Terserah nak turun kat Mekah ke, nak turun dekat Madinah ke, atau nak turun dekat Yarmuk atau dekat mana ke, asalkan turunnya setelah peristiwa hijrah, dipanggil ayat Madaniyah. Ayat yang kita bacakan tadi, yang di dalam terjemahannya Allah melarang kita berzikir dengan suara yang lantang, itu ayatnya adalah ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di awal-awal Islam. Zaman itu Islam belum tersebar luas. Kekuatan Islam sangat lemah sekali. Banyak sahabat baginda Nabi SAW yang dizolimi, diseksa, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Kerana itu
Allah Subhanahu wa taala melarang sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan suara yang lantang. Sebab bila sahabat Nabi berzikir dengan suara yang lantang akan mengundang kemarahan kafir Quraisy Mekah. Bila kafir Quraisy Mekah tengok, oh dia tak panggil Lata Uzza, dia panggil Allah, 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 dia panggil Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Orang kafir akan jadi marah, menyebabkan mereka diseksa. Kerana itu Allah larang jangan zikir kuat-kuat. Bukan kerana Allah tak suka kita berzikir dengan zikir jahri. Bukan bermakna zikir jahri itu bukan suatu yang masyru', yang disyariatkan, disunahkan oleh Islam. Bukan. Dia masyru', dia disunahkan berzikir jahri. Tapi ayat ini bagi tahu jangan zikir terang-terang sebab nak jaga keselamatan korang, kata ulama. Kalau sahabat Nabi zikir kuat-kuat zaman tu, Islam tak ramai, baru 40 orang, 50 orang, 70 orang. Tiba-tiba ramai-ramai zikir kuat-kuat macam zikir tarekat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada ramai-ramai kafir Quraisy Mekah akan serbu, akan bantai mereka semua. Kerana itu tak boleh mereka berzikir saat itu. Dari mana kita tahu maksud ini? Kerana kita lihat ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat saat yang mana Islam masih lemah lagi. Jangankan kata berzikir tuan-tuan, waktu itu jihad pun tak wajib. Allah tak bagi kita berjihad lagi, belum turun perintah jihad lagi. Kalau sahabat jihad berarti bunuh diri waktu itu. Allah tak wajibkan jihad lagi waktu itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi alamin. Insyaallah kalau Allah izinkan kita akan memperbahas lebih dalam sedikit tentang zikir jahri ini. Zikir jahri ini termasuklah zikir atau amalan, cara amalan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Jangan sampai nanti satu saat kita mengkritik amalan nenek moyang kita yang baik-baik ini, padahal mereka beramal itu bukan ikut kepala otak, tapi ada nas, ada dalil yang mereka ikuti. Tapi kerana kita tak faham, hanya setakat kita baca 1-2 ayat, akhirnya kita menyalahkan amalan orang tua-tua kita. Sampai kita kata orang tarekat zikir ini telah berlanggaran dengan firman Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.